من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkati dan merahmati kuliah kita dan dapat berjalan dengan lancar. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Baik, jazakillah khair kepada pengurusi majlis kita pada petang ini, iaitu Puan Amnira. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pemilik 7 petala langit dan 7 petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh ahli keluarga baginda Nabi, juga kepada seluruh para sahabat baginda Nabi, dan juga kepada seluruh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada dahulu hinggalah hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertama saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penggerak Gemma Nur Iman yang menjayakan ataupun jatan kuasa Gemma Nur Iman yang menjayakan pengajian tasawuf berkitab kita pada petang ini. Dan saya berniat petang ni dengan memandangkan kepada muka surat pun tak berapa banyak dah tinggal, saya akan khatamkan kitab ini insya-Allah pada hari ini insya-Allah, dengan izin Allah SWT insya-Allah. Baik. Jadi dan juga memandangkan hari ini hari terakhir untuk kuliah asar saya. Jadi sebelum kita nak bertemu dengan kata bulan puasa ataupun bulan Ramadan, tidak lama lagi insya-Allah, dalam 5 hari lagi insya-Allah. Jadi insya-Allah izin Allah saya akan khatam kitab ini. Sebelum tu saya nak ucapkan jutaan juga terima kasih kepada Pak Rosniati, Puan Hajah Rosniati sebagai pengurusi Gemma Nur Iman yang bertungkus lumus menjayakan pengajian asar yang telah berlangsung pada tahun lepas lagi. Alhamdulillah, pada tahun lepas lagi. Dan moga-moga banyak limpahan kebaikan yang seluruh ahli jawatan kuasa Gemma Nur Iman dapat daripada penganjuran pengajian kitab tasawuf ini insya-Allah. Jadi ibu ayah yang dirahmati dan juga diberkati oleh Allah SWT, seperti biasa kita dah baca dari Al-Fatihah. Saya nak mengajak sekali lagi kita baca Al-Fatihah, niat kepada pengarang asal kitab yang kita nak belajar pada petang ini, iaitu pengarang asal kitab ini iaitu Al-Habib Abdullah Al-Alawi Al-Haddad, ataupun dikenali sebagai Imam Al-Haddad, Imam Al-Haddad. Dan kita juga hadiahkan Al-Fatihah kepada guru yang telah mengajar, guru yang telah membimbing pengajian kitab ini kepada kita semualah, melalui saya, dan juga saya kongsikan kepada sahabat semua, iaitu Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari, dan juga kepada penterjemah kitab ini, kerana kitab ini asalnya kitab Arab, kitab dalam bahasa Arab, adab sulukin murid. Tetapi diterjemah oleh ni dia, ada nama kat sini, Al-Fakir Ustaz Muhammad Akmal bin Ghazali hafizahullah ta'ala. Jadi jom kita sama-sama hadiahkan dahulu bacaan surah Al-Fatihah kepada 3 guru kita ini,
Moga-moga sebagaimana Allah SWT kurniakan kepada mereka, kepada guru-guru kita itu kefahaman ilmu agama dan juga kedekatan hati dengan Allah SWT. Moga-moga dengan kita hadiahkan Al-Fatihah ini, Allah juga kurniakan kepada kita semua kefahaman ilmu agama dan juga kedekatan hati dengan Allah SWT sebagaimana yang telah Allah kurniakan kepada guru-guru kita semua. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya kita akan sama-sama membaca niat belajar yang juga dikarang oleh pengarang kitab ini iaitu Imam Al-Haddad, insya-Allah. Sama-sama kita akan baca insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad-du'a ila al-huda wad-dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita baru saja selesai untuk niat belajar dan insya-Allah kita akan sambung pengajian kita insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di muka surat 59 insya-Allah ya. Muka surat 59 insya-Allah. Sebelum tu saya nak maklumkan dulu, saya risau terlepas pandang. Ada peserta yang beli kitab tapi belum lagi sampai. Kena ambil nombor saya ni di skrin, di ruangan chat. Dekat ruangan chat ada nombor telefon saya. Saya minta tolong mesej saja insya-Allah ya. WhatsApp saya insya-Allah ya. Okey, ada saya pun apa kata risau takut terlepas pandang lah sebab kita banyak urusan. Nanti tolong WhatsApp saya je yang telah tempah kitab tapi belum terima. Insya-Allah ya, boleh WhatsApp saya insya-Allah. Kitab mana tu? Kitab ni lah. Kitab Adab Sulukil Murid insya-Allah ya. Baik. Okay, saya harap sangatlah siapa yang belum lagi dapat mesej saya insya-Allah untuk saya bantu insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 59. Saya terus baca kitab pada petang ini. Kita masih lagi di fasal yang ke-16. Iaitu tajuknya rezeki milik Allah, jangan risau. Salah satu daripada perkara yang perlu dihadam, perkara yang perlu difahami dengan baik oleh para salik. Sebab tu kalau ibu ayah yang dirahmati oleh Allah SWT tengok dekat nama kitab ni, apa nama kitab ni? Adab, Risalah Adab Sulukil Murid. Suluk bermakna orang yang berjalan menuju kepada Allah. Orang yang berjalan menuju kepada Allah. Tapi berjalan tu bukan maksud berjalan dengan jasad, dengan kaki, bukan. Tetapi dipanggil perjalanan rohani, perjalanan yang melibatkan perjalanan hati. Kenapa kena melibatkan hati? Kerana kita nak menuju kepada Allah, kita tidak berpandukan kepada anggota jasad. Anggota jasad penting juga, tetapi dalam perjalanan rohani yang lagi penting ialah hati. Iaitu hendaklah kita membawa hati kita ini menuju kepada Allah SWT, dan nak menuju kepada Allah, hati hendaklah bersih daripada penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati ataupun perkara-perkara yang boleh menghalang
daripada Allah tidak menerima hati tersebut. Ya, jadi orang yang berjalan menuju kepada Allah dipanggil salikin. Salikin. Ya, orang yang berjalan menuju kepada Allah dipanggil apa tadi? Salik. Ataupun dipanggil salikin. Salikin. Ya, ni biasalah ni. Ibu ayah yang dirahmati oleh Allah pernah dengar ya, kitab Hidayatus Salikin. Salikin tu ialah istilah yang diberi kepada orang yang dalam perjalanan menuju kepada Allah SWT. Orang yang sudah sampai kepada Allah dipanggil arifin. Arif. Orang yang sudah sampai kepada Allah dipanggil arifin. Ini istilah yang perlu kita fahamlah supaya kita tidak tersalah guna istilah. Kita tidak tersalah guna. Jadi orang yang dalam perjalanan rohani namanya salik. Suluk, apa makna suluk? Suluk ialah orang yang bersendirian, beruzulah, yang mengasingkan diri daripada kesibukan hal-hal dunia, semata-mata nak mengembalikan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi uzlah ni ataupun bersuluk ini zaman kita ada lagi, zaman kita boleh buat, tidak ada masalah, tapi kena ada masyayikh lah, kena ada guru lah. Kalau nak buat sendiri pun boleh. Kita ambil masa sekejap dalam selepas waktu subuh tu, kita duduk di atas tikar sejadah tu, jangan bangun lagi. Lepas tu buat apa? Berzikir. Berzikir tadi tu dalam keadaan kita menyendiri. Menyendiri itulah namanya beruzlah ataupun bersuluk. Kita mengasingkan diri sekejap daripada kesibukan urusan-urusan dunia. Begitu ya. Baik, jadi dalam perjalanan hati, Allah hanya melihat kepada hati manusia. Hati, kita kena faham je, hati ni bukan dia macam seketul daging, begitu tidak. Itu had yang digunakan oleh orang putih tu, istilah English tu, itu had yang mereka faham. Islam, dalam agama Islam, hati ni dia merangkumi roh, ar-roh, merangkumi roh, rohani, merangkumi perkara yang lebih mendalam, bukan hanya sekadar jantung, begitu tidak, tetapi dia melibatkan kepada lubuk yang paling dalam diri manusia. Dipanggil sebagai rohani, roh, hati, al-qalbun, al-qalb, hati. Jadi jangan kita nampak hati tu seketul macam tu, bukan begitu. Jangan tersilap faham lah. Okey, jangan tersilap faham. Jadi maknanya hati ni ialah lubuk yang paling dalam diri manusia. Ada ulama yang menterjemahkan hati sebagai roh. Diri manusia terdiri daripada dua elemen, jasadiyah dengan rohaniyah. Jasadiyah dengan rohaniyah sebagaimana yang disebut oleh para ulama tasawuf. Jadi maknanya begitu ya. Jadi berdasarkan daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW, Allah SWT tidak melihat. Inna Allah la yanzuru, la, tidak, yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Sesungguhnya Allah SWT tidak melihat kepada gambaran rupa luaran kamu macam mana, Allah tidak melihat. Walakinna Allah, akan tetapi Allah yanzuru, melihat kepada apa? Ila qulubikum wa a'malikum, kepada hati kamu dan juga kepada amalan kamu. Jadi para ulama mengambil daripada hadis ini bersepakat bahawa untuk kita nak berjaya menuju kepada Allah SWT, ataupun untuk kita nak berjaya merasai dekatnya hati kita dengan Allah SWT, hendaklah kita banyak menjaga hati. Banyak menjaga hati, lebih banyak daripada kita menjaga hal-hal luaran kita. Okay? Jasad kena jaga juga, tetapi kena lebihkan jaga rohani ataupun hati kita. Baik. Jadi dalam perjalanan rohani, perkara yang perlu kita clear, perkara yang perlu kita bereskan awal-awal, apa dia? Tentang rezeki. Ini penting ya, tentang rezeki. Kerana ramai daripada para salik, para murid yang nak menuju kepada Allah SWT, mereka tidak berjaya sampai kepada Allah. Hati mereka tidak berjaya sampai kepada Allah. Kenapa? Kerana mereka tidak membereskan
ataupun tidak selesaikan terlebih awal tentang soal rezeki mereka, ya. Sehingga membawa kepada dalam perjalanan rohani mereka lebih merisaukan tentang rezeki berbanding kepada merisaukan tentang hati mereka yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kata ulama, apa kata Imam Al-Haddad? Qala mu'allif rahimahullah. Saya baca muka surat 59. Perenggan yang pertama tu selepas pada terjemahan surah Al-Ankabut. Baru ni kita dah baca dah surah Al-Ankabut. Saya sambung perenggan yang pertama muka surat 59, ya. Apakah kau tidak melihat bahawa Dia yang Maha Suci Allah SWT memberi rezeki kepada orang-orang kafir yang menyembah kepada selainnya? Ni teguran Imam Al-Haddad kepada para salik, kepada para murid, kepada para orang-orang yang menuju hati kepada Allah SWT. Kamu tak tengok ke Allah yang Maha Suci tu memberi rezeki kepada orang kafir, sedangkan orang kafir tadi tidak menyembah kepada Allah SWT, malahan menyembah selain daripada Allah SWT, tetapi mereka tetap juga diberikan rezeki oleh Allah SWT. Ada sambungan. Apakah menurut pendapatmu Dia tidak akan memberi rezekinya kepada orang-orang yang beriman yang tidak menyembah selain Dia? Ini Imam Al-Haddad bawa persoalan macam ni supaya kita datang berfikir, kerana manusia ni diberikan oleh Allah akal. Sebab tu dalam Quran berulang kali Allah menyebut tentang afala tatafakkarun. Adakah kamu tidak berfikir? Ataupun afala ta'qilun, adakah kamu tidak menggunakan akal kamu untuk kamu berfikir? Kenapa begitu? Kerana tidak ada ciptaan yang terbaik di alam dunia ini yang diberikan akal selain daripada ciptaan manusia sahaja. Jadi Imam Al-Haddad pun tanya juga, pengarang kitab ini tanya juga kepada kita, adakah kamu tidak melihat orang kafir yang tidak beriman dengan Allah pun mereka diberi rezeki yang tidak putus-putus? Bagaimana pula kamu yang beriman dengan Allah SWT, adakah kamu risau tentang rezeki? Ini persoalan yang dibawakan oleh Imam Al-Haddad untuk para salik fikir tentang perkara tersebut. Ya? Dia memberi rezeki kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya dan melanggar perintahnya. Apakah Dia tidak akan memberi rezeki kepada orang-orang yang taat kepadanya dan orang yang memperbanyakkan zikir dan syukur kepadanya? Itu persoalan. Jadi persoalan-persoalan begini membawa kepada keyakinan kepada hati kita. Jadi yang menjawab soalan ni bukan mulut, tetapi akal dan juga hati. Ya, akal yang dapat berfikir dengan waras, maka dia akan berfikir bahawa orang kafir yang tidak beriman pun Allah bagi rezeki. Apatah lagi orang yang beriman dengan Allah SWT. Gitu. Jadi maknanya tidak perlu ataupun tidak selayaknya ada dalam hati para orang yang beriman dengan Allah ni ataupun orang-orang yang menuju kepada Allah SWT ni risau tentang rezekinya. Tidak perlu. Selayaknya begitulah. Tetapi memanglah kalau kita tidak jelas tentang perkara ini, kadang-kadang dia membawa juga kepada kerisauan. Kan esok nak makan apa, kan anak saya ni macam mana pula dia pada 2 tahun akan datang, 3 tahun akan datang. Ingat ya, para ulama sudah memberi saranan kepada kita, apabila kita mengenal Allah SWT, nak mengenal Allah ni ingat, mestilah mempelajari ilmu tauhid. Mestilah kita mendalami ilmu tauhid. Apabila kita mempelajari ilmu tauhid, maka kita dapat mengenal siapakah Allah SWT. Siapakah Allah tu? Sebagaimana yang ulama sebutkan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Soal rezeki telah disebut dalam pengajian sebelum ni, tentang takdir mubram dan takdir mu'allal. Takdir mubram
dengan takdir mu'allal. Takdir mubram ialah takdir yang boleh diubah. Apa dia? Rezeki, umur, jodoh. Ini perkara yang boleh diubah. Ya? Bukan bermaksud Allah tu tidak tidak apa kata tidak pandai mengatur sehingga boleh diubah, tidak, tetapi Allah memberi peluang kepada hamba-Nya untuk mengubah 4 perkara tadi. Apa dia? Umur, rezekinya, jodohnya dan juga tentang kehidupannya boleh diubah. Dan takdir mu'allaq satu je, takdir yang tidak boleh diubah, sudah menjadi ketetapan daripada azali lagi. Apa dia? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Ini tak boleh ubah. Tak boleh ubah. Kita bayar kepada doktor nak suruh panjang umur. Bila sampai ajal kita, maka matilah. Maka Allah akan ambil nyawa kita. Yang tu tak boleh ubah. Tetapi tentang jodoh, tentang harta, tentang rezeki, tentang umur kita, itu boleh lagi diubah. Ustaz, saya dah buat perkara yang memanjangkan umur saya. Saya baca dalam beberapa hadis, untuk nak memanjangkan umur, kita kena menyambungkan silaturahim. Saya dah pergi jumpa dengan orang ni, saya suka berkawan. Tapi apa kata, saya risau umur saya pendek juga. Saya risau ajal saya tetap juga dekat, maksudnya tak panjang, umur saya tak panjang. Macam mana? Jangan risau. Kerana apa? Kerana itu sudah menjadi ketetapan yang terbaik oleh Allah SWT kepada kamu. Jadi kita sebagai hamba apa dia? Redha pula. Mula-mula tadi kita usaha, ya? Kita nak bagi panjang umur, apa yang kita kena buat? Menyambungkan silaturahim. Kita nak rezeki luas, apa yang kita kena buat? Rajin bersedekah, buat perkara kebaikan, ya, sentiasa mendekatkan hati kita dengan Allah SWT. Maka dapatlah limpahan rezeki. Rezeki bukan bermakna harta sahaja. Umur yang panjang, anak yang soleh-solehah, ilmu yang bermanfaat, ya, kita mendapat banyak perkara kebaikan daripada Allah SWT. Itu maknanya dalam konteks rezeki. Jadi maknanya tak dapat juga kita dapat yang sebegitu sahaja. Apa yang perlu kita buat? Redha. Redha bermakna kita bersangka baik kepada Allah SWT dengan segala perkara yang telah Allah tetapkan kepada kita. Ini hamba yang disukai oleh Allah SWT. Hamba yang Allah suka ialah hamba yang banyak bersangka baik kepada Allah. Sekalipun perkara yang kena pada dia tu perkara yang dia tak suka, tetapi dia tetap bersangka baik kepada Allah SWT. Kerana dia meyakini, dia telah belajar dalam ilmu tauhid, pada Allah ada satu sifat, namanya apa dia? Al-Wakil, yang maha terbaik mengaturkan segala keadaan. Allah lah yang maha terbaik mengaturkan alam ini, mengaturkan ciptaan tubuh badan manusia, mengaturkan siang dan malam, mengaturkan timur dan barat. Allah SWT yang maha terbaik. Kita tidak ada apa kata, kemahiran untuk mengatur tentang perkara tersebut. Allah lah yang ada apa kata, kekuasaan sebegitu rupa, iaitu pada sifatnya Al-Wakil, yang maha mengatur, yang maha terbaik mengaturkan kehidupan hamba-Nya, begitu. Jadi maknanya jangan kita apa kata, terperangkap dengan perangkap daripada akidah yang tidak sahih, sehingga yang membawa kepada kita ni risau rezeki kita macam mana ni, kan? Ya, betul. Jodoh, rezeki, umur dan juga kehidupan ini berada dalam takluk, bukan dalam takluk takdir mubram. Takdir mubram. Takdir ada dua jenis, ya. Takdir ada dua jenis, takdir mubram, takdir mu'allaq. Ada dua jenis. Takdir mubram ialah takdir yang boleh lagi diubah. Allah masih lagi beri peluang kepada hamba-hambanya untuk ubah perkara tersebut. Ini sudah berlaku banyak kepada para sahabat dahulu ada. Ya, para sahabat Ridwanus Salihin, contoh berlaku pada Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, tak silap saya, Sayyidina Umar, ketika mana berlaku wabak di Syam, Sayyidina Umar membatalkan membatalkan perjalanan beliau ke
ke Syam. Lalu sahabat bertanya, wahai Umar, kenapa engkau takut mati? Sedangkan kita duduk dekat mana-mana pun kita akan mati. Kata Sayyidina Umar, aku merubah daripada takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Daripada aku pergi ke Syam, aku dah tahu dah Syam tu ada sedang berlaku wabak yang menyebabkan kepada kematian. Kalau aku pergi ke barang kalian untuk aku maut tinggi, lebih baik aku berada di Mekah, aku tidak keluar daripada Mekah. Dan insya-Allah aku masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu maknanya umur berada dalam takdir mubram, takdir yang boleh diubah. Jodoh maknanya yang berlaku dalam apa kata, dalam situasi yang kita boleh tengok. Saya nak ambil contoh kata para solihin ataupun para apa kata sahabat-sahabat Nabi, saya tak ingat. Cuma kita boleh tengok contoh yang berlaku kepada kehidupan orang-orang yang terdekat dengan kita lah. Contoh apa kata, ditakdirkan dia berkahwin dengan si fulan, tetapi apa kata, tempoh perkahwinannya dalam beberapa tahun itu, lepas tu dia pun berpisah, maka berkahwin dengan orang lain pula. Jadi maknanya apa kata, ketetapan jodoh itu dalam keadaan begitu. Dia tidak kata dia adalah keadaan yang sehingga akhir hayat dengan si fulan sahaja. Ada juga begitu. Ada yang keadaan sehingga akhir hayat dia menempuh beberapa ujian-ujian, maka perjalanan perkahwinannya itu begitu keadaannya. Dia berpisah dengan orang ni, maka dia menyambungkan perkahwinan dengan orang lain pula. Jadi maknanya keadaannya begitu. Jadi maknanya itu tentang jodoh, tentang jodoh dalam apa, dalam konteks takdir mubram. Itu yang saya boleh bagi contoh yang lebih mudah lah. Contoh lebih mudah, kita boleh tengok sendiri kan, ada situasi tu dia berlaku begitu-begitu. Tapi secara mendalam tu saya tidak apa kata, tidak ingin sentuh lah. Maksudnya berpisah tu tentang isu apa saya tak sentuh lah. Cuma nak kata ada dalam konteks jodoh, dia berada dalam takdir mubram, iaitu perkara yang masih lagi boleh diubah. Begitu ya. Jadi cuma kita kena belajar lah juga. Maksudnya yang terbaiknya, jikalau tidak ada apa-apa perkara yang boleh menyebabkan apa-apa perpisahan, maka diwajibkan kita menjaga rumah tangga tersebut. Jangan kita tiba-tiba nak kata jodohkan takdir mubram. Jadi kita macam ni lah, kita berpisah ke, lepas tu kita macam janganlah. Maksudnya secara mendalam tu kena belajar lah. Kalau tidak ada apa-apa yang boleh menyebabkan kepada perpisahan tu, jangan membawa kepada perpisahan, tidak boleh. Kerana menjaga rumah tangga itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib selagi mana tidak ada perkara-perkara yang agama membenarkan daripada berlakunya apa kata perkara-perkara yang ni lah, melibatkan perbincangan, perpisahan ke macam mana begitu ya. Jadi kena faham dululah secara konteks dalaman tu lah. Saya tak sempat nak hurai dalaman tu ya. Cuma nak kata jodoh ya, baik. Yang bujang sampai mati, baik. Jadi soal jodoh tadi tu, sebab tu saya bagi tahu tadi, huraian dalaman tentang jodoh, kita kena ambil beberapa kisah para solihin. Ya. Kita ambil contoh Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi, beliau masyhur dengan kitab apa kata 40 hadis sahih Imam Nawawi. Imam Nawawi bujang sehingga akhir hayat. Kita kena tengok Imam Nawawi bujang asbab apa. Bukan asbab beliau memilih nak bujang, tidak, tetapi beliau terlalu sibuk menuntut ilmu, terlalu sibuk menenaah ilmu, sehingga diambil nyawa oleh Allah SWT dalam keadaan bujang. Begitu. Ya, bukan kata beliau memilih nak bujang, bukan. Kena fahami betul-betul kisah tu. Ya, jadi sebab tu saya kata tadi tentang jodoh tadi tu kena terperinci. Kena baca beberapa kisah daripada para solihin, para apa kata tabi'in, kena baca supaya kita tidak tersalah judge bahawa saya bujang tak apa, memang takdir jodoh saya macam ni, jangan begitu ya. Kerana
kena memahami beberapa perkara. Sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, sunnah baginda Nabi ialah berkahwin. Sunnah baginda Nabi ialah berkahwin. Itu pemahaman yang perlu kita fahami dengan baiklah. Begitu insya-Allah. Saya. Baik. Jadi bagaimana nak membuang perasaan takut kepada hilang rezeki, iaitu perlu ada keyakinan. Perlu ada keyakinan. Nak yakin ni kena faham. Macam mana kita nak yakin tak ada kefahaman? Tak boleh. Kena ada kefahaman dulu. Kefahaman datang daripada mana? Datang daripada ilmu. Ilmu datang daripada mana? Daripada para guru-guru yang kita yakini bahawa mereka ini mengambil ilmu secara bersanad, secara bersambung-sambung daripada gurunya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, sehingga bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena ada ilmu baru kita boleh yakin. Yakin tentang apa tu? Tentang rezeki tadi. Tentang rezeki. Tentang tadi dalam berada dalam dua takdir, takdir mubram dan takdir muallaq. Takdir yang tidak boleh diubah satu je. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan meninggal dunia. Yang dalam takdir mubram itu semuanya Allah beri peluang kepada kita untuk kita masih lagi boleh mengubahnya, insya-Allah. Tapi kalau tak boleh ubah juga, kita kena redha, kerana kita meyakini bahawa yang sebaik-baik pengatur ialah Allah Subhanahu wa taala. Okay, baik. Sekiranya orang miskin, bolehkah dia mengatakan yang rezekinya memang sudah ditentukan Allah? Apakah hukumnya? Khair. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, rezeki ialah dalam takdir mubram, takdir yang boleh diubah. Sebab tu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita diberi usaha dan ikhtiar. Sebelum kita nak kata bahawa rezeki saya sudah ditentukan macam ni dah, sebelum kita nak mengatakan begitu, soalan kena tanya dulu pada kita, adakah kita sudah berusaha sebaik mungkin? Adakah kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk kita nak membebaskan diri kita daripada keadaan itu? Kena tanya dulu. Tak boleh kita nak berserah diri, oh saya memang macam ni dah, Allah takdir macam ni dah. Allah takdir memang macam ni dah. Saya memang akan hidup macam ni, rezeki saya macam ni. Daripada mana kita tahu takdir Allah? Sedangkan takdir Allah terkunci kemas di Lauh Mahfuz Allah SWT. Tidak siapa-siapa yang boleh tahu. Sama ada takdir muallaq ataupun takdir mubram. Tidak ada manusia yang mengetahui takdir Allah. Sebab tu kalau orang kata saya tahu dah. Saya rasa takdir saya ni macam ni dah. Rezeki saya memang macam ni dah. Saya memang hidup susah macam ni dah sampai akhir hayat. Persoalan, awak pergi bila ke Lauh Mahfuz? Awak buka Lauh Mahfuz tengok takdir awak. Bila awak buka? Jawapannya tidak ada. Tidak ada manusia yang boleh tengok takdir dia. Kerana takdir setiap manusia terkunci kemas di Lauh Mahfuz Allah SWT. Sebab tu kita tak boleh nak mudah-mudah takdir saya macam ni, saya memang susah macam ni lah akhir hayat. Tak boleh ni. Kerana kita tidak tahu takdir kita. Cuma Allah bagi kepada kita usaha dan ikhtiar untuk kita nak membuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan contoh kita dah buat terbaik. Ustaz, saya dah buat terbaik dah, tapi macam ni lah. Kamu kena redha dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lepas pada usaha, lepas ikhtiar sebaik mungkin. Betul-betul lah. Lepas tu macam tu juga keadaannya. Masa tu kita redha dengan segala ketentuan yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna redha? Bersangka baik kepada Allah SWT. Bersangka baik kepada Allah. Bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kena betul pemahaman tu. Sebab tu jangan fikir guna akal. Dalam perjalanan rohani, perkara yang paling bahaya ialah menggunakan akal semata-mata. Jangan. Sentiasa berpandukan kepada ilmu yang diajarkan oleh para guru-guru. Jangan banyak guna akal. Kerana akal tanpa ilmu dia akan membawa kepada kesesatan, bahaya. InsyaAllah. Baik. Ya. Jadi sambungan pertanyaan kedua.
Ketahuilah sesungguhnya eh, tidak menjadi masalah jika engkau bergerak mencari rezeki selama mana engkau melakukan dengan cara yang diperboleh oleh syariat. Ni ketetapan dalam agama ya. Tidak menjadi masalah. Tetapi yang menjadi masalah dan dosa adalah jika hati tidak dapat tenang, pemikiran, kesenangan dan kegigihan disebabkan persoalan rezeki. Itu yang menjadi masalah. Maksudnya apa kata? Kita sudah mencari rezeki. Dalam keadaan kita mencari rezeki tu, ada lagi perasaan dalam hati kita ni rasa macam cukup ke rezeki saya ni, kan? Ataupun kita rasa kita tak tenang. Sedangkan kita sedang mencari rezeki. Jadi ingat, dalam kita mencari rezeki, bagaimana kita nak mendapatkan ketenangan? Iaitu hendaklah kita ingat bahawa kita bekerja ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mencari rezeki ni kerana ini ialah apa kata akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa dia akidah ahli sunnah wal jamaah? Iaitu tidak boleh duduk saja-saja mengharapkan semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh begitu. Allah sangat marah orang yang semata-mata mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu kan, duduk kat rumah tak buat apa-apa kan, tunggu rezeki jatuh ke apa. Ni akidah yang salah. Ini bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah hendaklah kita berusaha dan berikhtiar, insya-Allah. Barulah dengan asbab kita usaha, dengan asbab kita ikhtiar tu, barulah Allah akan memberikan rezeki kepada kita, insya-Allah. Begitu ya. Baik. Sambungan perenggan yang ketiga. Insya-Allah. Sikit lagi ya. Baik. Nanti saya akan baca soalan termasuk dalam ruangan chat. Termasuklah daripada tanda-tanda rosaknya hati tersebut, engkau mencemaskan keperluanmu pada masa yang belum terjadi, seperti hari dan bulan yang akan datang. Dan juga ucapannya, jika ini habis, apakah mungkin datang selain ini? Jika rezeki ini tak datang dengan cara ini, daripada mana lagi akan datang rezeki? Ini perkara yang perlu dibuang dalam hati seseorang yang dalam perjalanan rohani, iaitu bimbang apa yang berlaku pada esok hari. Baginda Nabi tidak menyarankan kepada kita untuk bimbang apa yang berlaku pada esok hari, kerana tidak ada manusia yang tahu apa yang berlaku esok. Apatah lagi kita nak risau rezeki esok macam mana, kerana tidak ada manusia yang tahu. Sehingga baginda Nabi pernah ditanya oleh Jibril alaihissalam, mata sa'ah, bilakah berlaku kiamat? Lalu kata baginda Nabi, aku tidak tahu. Itu bukan dalam pengetahuan aku, itu dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tidak tahu apa yang berlaku esok macam mana, minggu depan macam mana, bulan depan macam mana, aku tidak tahu. Yang aku tahu ialah yang Allah suruh kita buat, yang Allah suruh aku bagi tahu kepada kamu, apa dia? Melakukan hari ini lebih baik daripada semalam, dan esok lebih baik daripada hari ini. Itu sahaja tugasan kita. Kita tak perlu fikir esok berlaku apa, esok nak makan apa. Yang kita perlu fikir, adakah kita sudah cukup mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita hari ini lebih jauh daripada Allah waliyadzubillah berbanding semalam, ataupun macam mana. Itu yang perlu kita fikirkan. Jadi tentang soal esok nak makan apa, esok berlaku apa, itu dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu dipersoalkan. Kalau kita persoalkan begitu, kita sedang mempersoalkan aturan Allah. Kita sedang mempersoalkan aturan Allah. Kerana yang mengaturkan kehidupan esok, yang mengaturkan kehidupan minggu hadapan, siapa yang mengaturkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita tidak meyakini bahawa Allah itu sebaik-baik pengatur? Jadi itu perkara yang perlu diperbaiki dalam hati kita. Inilah dipanggil perjalanan hati. Sentiasa kena bagi tahu pada hati, didik hati. Jangan kamu risau esok nak berlaku apa. Jangan kamu risau bulan depan nak berlaku apa. Cuma memanglah kita tak perlu risau, cuma usaha dan ikhtiar kena sentiasa ada lah. Jangan pula tak risau, lepas tu
tak buat apa-apa. Janganlah, itu tersalah akidah. Itu sudah menyimpang daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okay. Memang kita tak perlu risau, tetapi usaha dan ikhtiar mestilah berterusan. Berterusan insya-Allah. Khair. Baik. Sambungan yang terakhir. Sedangkan masalah melepaskan diri dari sebab-sebab dan keterikatan dengan sebab merupakan dua kedudukan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Maknanya masalah ni apa kata, ataupun ujian sentiasa Allah datangkan kepada kita. Kita kata nak lepaskan diri daripada masalah tu tak boleh. Kerana dunia darul imtihan. Dunia ni tempat ataupun negara kita diberi ujian oleh Allah SWT. Kalau orang tu kata saya tak ada ujian, tu danger, bahaya. Bahaya dia. Kenapa? Kerana disebut dalam beberapa kisah Fir'aun sepanjang hidup beliau, sepanjang hidupnya tidak pernah diberi ujian oleh Allah SWT. Sehingga dalam beberapa kisah disebut Fir'aun ni tidak diberikan bersin. Rasa nak bersin, hajum, tak boleh. Tidak diberi oleh Allah. Kerana bersin ni ialah nikmat. Keluar kuman-kuman, keluar virus-virus yang ada dalam diri kita. Itu tidak diberi oleh Fir'aun. Tidak diberi oleh Fir'aun. Nak kata bahayanya kalau orang tu tidak diberi ujian oleh Allah SWT. Jadi kalau kita diberi ujian, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah, engkau memilih aku untuk diberi ujian. Kerana aku takut kalau aku tak dapat ujian, waliyadzubillah, kebarangkalian engkau tidak memandang kepada aku ya Allah. Tapi kalau engkau beri ujian pada aku, alhamdulillah. Alhamdulillah, maka laluilah ujian itu dalam keadaan hati kita semakin terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita diberi ujian, hendaklah hati kita semakin kuat dengan Allah. Jangan diberi ujian, hati semakin lemah dengan Allah. Jangan. Bila diberi ujian, hati semakin kuat dengan Allah SWT. Diberi ujian lagi, semakin kuat dengan Allah SWT. Itu tanda orang yang memahami apa itu konsep ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sambungan. Seseorang yang berada pada kedudukan yang lepas dari sebab-sebab, maka ia harus memiliki keyakinan yang kuat, dada yang lapang dan selalu sentiasa beribadah. Ni orang yang nak melupai kisah-kisah yang lepas. Kisah yang 10 tahun dahulu, 20 tahun dahulu, 15 tahun dahulu. Apa yang perlu dia buat? Perlu membina keyakinan yang kuat dalam hatinya. Dan juga dada yang lapang, yang bebas daripada apa kata, mengimbau pengalaman-pengalaman yang lama ataupun kisah-kisah yang lama. Perlu dibuang dalam hatinya. Kerana kita kena meyakini bahawa yang mengaturkan segala peristiwa tersebut ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tidak memberi bekas. Yang memberi bekas ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku 2 tahun lepas, 5 tahun lepas, perkara itu perlu kita buangkan ataupun kita let go. Kita kena berlapang dada. Kita kena meyakini bahawa perkara itu tidak akan berlaku walaupun satu zarah kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita nak mengatakan Allah buat perkara tersebut, Allah ni tak pandai mengatur sehingga Allah bagi kepada kita perkara yang kita tak suka? Mustahil perkara begitu, kerana kita meyakini bahawa Allah itu sebaik-baik pengatur. Jadi apa yang perlu kita buat? Kata Imam Al-Haddad, mesti berlapang dada dan selalu sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik. Ibadah ni apa dia ibadah? Ibadah ni ialah urusan kita dengan Allah SWT. Kalau muamalah, urusan kita dengan manusia. Kalau ibadah, urusan kita dengan Allah SWT. Ini istilah yang perlu kita fahami dalam agama Islam. Ibadah ialah urusan kita dengan Allah SWT. Kalau muamalah, urusan kita dengan sesama manusia. Khair. Sambungan. Sedangkan seseorang yang diletakkan oleh Allah pada kedudukan terikat dengan sebab-sebab, maka ia harus bertakwa kepada Allah pada kehidupannya
dan bersandar kepada Allah. Tidak selainnya. Bersandar kepada Allah dan tidak bersandar kepada selain daripada Allah SWT. Hati-hatilah dari kesibukan atas rezeki dan melupakan perbuatan taat kepada dia. Ini sama-sama kita ingat betul-betul, kerana kita bekerja, kita mendapat gaji, kita mendapat hasil daripada kerja kita tu, jangan terlintas dalam hati kita, kita bersandar kepada rezeki tersebut. Sentiasalah mendidik hati kita, kita bersandar kepada yang memberi rezeki kepada kita tadi tu. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kalau kita bersandar kepada rezeki semata-mata, akan sampai satu masa kita kecewa. Kenapa? Kerana rezeki tadi tu akan berkurang. Tetapi yang memberi rezeki tidak akan berkurang. Dia, Allah, tetap dalam keadaan yang Al-Ghani, yang maha kaya, Al-Razzaq, yang maha pemberi rezeki, dan Al-Qawi, yang maha kuat. Tidak berkurang. Ya, sekalipun Allah bagi rezeki kepada orang ni 20 juta, orang ni 60 juta, orang ni 80 juta, habis tak rezeki Allah? Tidak akan habis. Wallahi tidak akan habis rezeki Allah SWT. Ya? Jadi maknanya, jangan bagi ada dalam hati kita bersandar daripada rezeki. Jangan. Tetapi bersandar kepada siapa? Bersandar kepada yang maha memberi rezeki kepada kita. Sebab tu kata Imam Al-Haddad, berhati-hati. Ketika mana kita mencari rezeki, jangan lupa taat kepada Allah SWT. Kerana kita tidak mendapat manfaat apa-apa daripada rezeki tadi. Dan kita mendapat manfaat daripada yang memberi rezeki tadi tu, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, akidah yang jelas dalam hati kita, yang memberi manfaat Allah SWT, yang memberi mudarat Allah SWT, yang menghidupkan Allah SWT, yang mematikan Allah SWT, yang membangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak memberi bekas, duit tidak memberi manfaat, duit tidak memberi mudarat, anak-anak tidak memberi manfaat, anak-anak tidak memberi rezeki. Ini akidah kita. Walaupun dalam Quran Allah sebut, ya, berkata anak-anak yang soleh, dan wal baqiyatus salihat khairun min indika, dan anak-anak yang soleh itu memberi kebaikan kepada seseorang. Betul, itu ialah ayat Al-Quran. Kita kena meyakini bahawa perkara tersebut itu jelas, betul. Ya, cuma nak kata di sini bahawa keyakinan utama kita kan, makhluk tidak memberi bekas, yang memberi bekas ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara ini perlu dibina. Dia tidak kata dalam masa sehari dia okey datang, tidak. Dia perlu dibina, perlu dididik, perlu ditarbiyah, perlu diajar dalam hati kita, barulah kita benar-benar meyakini tentang perkara tersebut, insya-Allah. Seterusnya, peringkat terakhir. Kadang-kadang muncul pada seseorang murid dan lintasan-lintasan tentang kecemasan akan masalah rezeki atau sifat beramal kerana menginginkan pujian makhluk dan lain-lain halnya. Hal seperti itu bukanlah merupakan sesuatu yang hina atau berdosa bila ia membencinya atau berusaha untuk menghilangkan dari hatinya. Jadi tidak hina lah. Tidak dipandang di sisi Allah seseorang hamba Allah itu hina kalau dia nak apa? Dia nak buang dalam hatinya perasaan risau tentang rezeki. Tidak dipanggil hina, tidak dipanggil. Kita kena faham dia dalam perjalanan rohani, dalam perjalanan hati kita nak menuju pada Allah, kita kena utamakan pandangan Allah berbanding daripada pandangan manusia. Ini ialah perkara yang perlu difahami dengan baik. Tetapi jangan faham secara direct tau. Takut kita tersalah faham. Ustaz, kalau kita hanya fikir pada pandangan Allah, kalau macam tu saya tak kira lah nak buat apa-apa pun. Sebab biarlah manusia tengok saya macam mana. Yang penting Allah tengok saya. Jangan macam tu. Kena ada juga pemahaman. Kita duduk di alam dunia. Kita ada syariat, kita ada hakikat. Tak boleh lompat ilmu hakikat terus, tak boleh. Syariat mesti kena selesai.
Maksudnya urusan dengan manusia kena jaga juga. Tak boleh. Okay. Bila kita faham daripada kitab ini, lebih penting pandangan Allah, kita pun tak kira dah. Dengan manusia kita buat macam mana, jangan. Syariat penting. Syariat, apa makna syariat? Apa kata, melibatkan ilmu fiqh, melibatkan urusan kita dengan sesama manusia. Itu penting. Itu penting. Maknanya, cuma nak kata di sini, yang lebih kita utamakan ialah pandangan daripada Allah SWT. Ya? Allah tidak memandang hina orang yang buang dalam hatinya risau tentang rezeki. Allah tak pandang hina. Yang kedua, Allah tidak memandang hina kepada orang yang beramal, suka dipuji-puji, tapi dia buang perasaan. Dia buang. Dia buang. Dia buang. Okay? Kalau terlintas, dia buang. Terlintas lagi, dia buang. Kan? Dia Allah tidak memandang hina orang tersebut. Orang yang begitu, insyaAllah. Khair. Baik. Siti Hawa ada persoalan ke untuk bertanya? Ya. Siti Hawa ada persoalan? Kita tekan tangan tu ke? Baik. Okey, saya dah sentuh sikit persoalan ya. Hari ni mungkin sedikit lewat kita habis, tapi saya akan cuba 6.30 lah kita habis, insyaAllah ya. Sekejap saya tengok. Kalau ada suami yang kahwin dua, dia kata memang Allah dah takdirkan dia kahwin dua. Macam mana tu? Khair. Baik. Ini perlu kepada pemahaman dua-dua pihak. Isteri dan juga suami perlu memahami dengan baik. Dan suami perlu memahamkan isterinya. Ya? Perlu memahamkan isterinya tentang apa kata, tajuk poligami ataupun tajuk berkahwin. Tajuk perkahwinan, an-nikah. Ini perlu diperdalami dengan baiklah. Antara saranan yang boleh saya kongsikan di sini, dalam pemahaman agama Islam kita, segala yang berlaku itu dengan izin Allah SWT. Itu kita punya keyakinan kita. Itu kita punya keimanan kita. Ya? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berada, Allah itu mengaturkan segala takdir yang berlaku. Ya, sekalipun saya sebut tadi, sekalipun dalam ilmu takdir mu'allaq boleh diubah, takdir mubram tidak boleh diubah. Tetapi kita kena faham dua takdir itu berada di dalam ta'alluq kudrah dan iradah Allah SWT. Maknanya pemahaman kita, takdir tadi itu ada yang boleh diubah, ada yang tidak boleh diubah, tetapi dua-dua takdir itu berada dalam kudrah dan iradah Allah SWT. Sebab tu nak memahami ilmu tasawuf, kena gabungkan dengan ilmu tauhid. Tak boleh berpisah. Supaya dia lebih difahami dengan baik. Jadi maknanya tadi tu, ya memang betul, kita kena memahami bahawa apa yang berlaku ni, contoh si suami berkata, saya memang ditakdirkan dah untuk berkahwin dua begini. Tapi isteri pula kena ada pemahaman bahawa mereka meyakini bahawa takdir yang berlaku kepada mereka itu bukan sengaja pilihan suami. Dan kena tengoklah beberapa perkara. Maknanya suami itu pula kena memberi tanggungjawabnya dengan baik, nafkahnya dengan baik. Isunya begini, berlaku sedikit isu yang berlaku dalam poligami ni kerana ketua keluarga itu tidak melunaskan tanggungjawabnya dengan baik. Itu yang sering berlaku. Okey Ustaz, dia dah buat dengan baik dah. Isteri pertama dia buat macam ni, isteri kedua dia jaga macam ni. Khair. Okay. Jaga apa tu? Jaga duit sahaja ke jaga ilmu? Kena tengok juga. Jaga duit sahaja sampai akhir hayat lah dia akan bergaduh tentang duit. Lepas tu nak jaga apa Ustaz? Lebih penting daripada duit ialah ilmu. Jaga ilmu. Kena jaga ilmu. Supaya dengan ilmu sahaja yang dapat memurnikan keadaan tersebut. Kerana kenapa berlaku pertelingkahan? Kerana tidak ada pemahaman. Kalaulah seluruh keluarga tu faham tentang tuntutan agama begini,
maka adakah timbul orang ni tidak berpuas hati dengan orang ni, orang ni tak puas hati dengan orang ni, adakah timbul? InsyaAllah yang memberikan rasa ketenangan ini ialah Allah SWT. Dalam rumah tangga ni, kalau kita nak mengharapkan ketenangan daripada suami, kita tersalah mengharap, kita tersalah berharap. Kerana ketahuilah bahawa suami itu tidak ada kuasa apa-apa. Tapi kalau kita berharap kepada Allah SWT untuk memberi ketenangan kepada keluarga kita, insya-Allah hati kita akan jadi tenang. Kerana kita sedang berharap kepada yang maha berkuasa, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berharap kepada pasangan kita, saya mengharapkan awak memberi ketenangan kepada saya, maka kita tersalah berharap. Kerana yang kita berharap itu ialah yang maha lemah, yang tidak ada kuasa apa-apa, yang tidak boleh memberikan bekas kepada kita apa-apa. Kerana yang memberi bekas kepada kita ialah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi di sini perlu kepada kefahaman yang betul-betul. Akhir zaman ni kena betul-betul faham betul-betul, insya-Allah, supaya kita tidak supaya tidak mengganggu diri kita ni untuk kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Baik. Sambungan muka surat 61. Saya ni kena sedikit laju lah, sebab hari ni kita tadi nak khatam. Pasal 17, ciri-ciri syekh yang sempurna. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, jadilah engkau wahai para murid mencari perlindungan yang sempurna dengan cara bersahabat dengan orang-orang yang baik, dan duduk bersama kaum soleh dan orang-orang yang banyak berbuat kebajikan. Jadilah seseorang yang bersungguh-sungguh dalam mencari seorang syekh yang soleh. Kata para ulama, bagaimana kamu nak mendapatkan seorang syekh? Syekh ni siapa dia? Syekh ni guru yang boleh membimbing hati kita menuju kepada Allah SWT. Siapakah syekh tu? Seorang guru yang boleh membimbing hati kita menuju kepada Allah SWT. Dan seseorang itu tidak dipanggil syekh kalau kerja dia nak memecah belahkan orang. Kalau kita hadir kuliah dia tu, 5 minit je dia ngajar ilmu. Lepas tu yang setengah jam tu, dia cerita hal orang ni. Cerita hal orang ni, cerita hal orang ni. Nak suruh apa tu? Nak suruh kita berpecah belah. Nak suruh kita bersangka buruk pada orang. Ini bukan syekh. Hati-hati. Ini bukan syekh. Syekh yang sebenar, yang mengikut sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ialah seorang guru yang membawa hati seorang murid mendekatkan hatinya kepada Allah SWT. Ini seorang syekh. Ini ciri-ciri syekh. Ciri-ciri syekh yang pertama apa dia? Hendaklah seorang syekh itu, ni boleh catat ya. Ni boleh catat. Boleh tanda ya. Saya takut saya terlaju sebab saya nak kejar masa ni. Ciri-ciri syekh ada 2. Yang pertama, seseorang itu bergelar syekh apabila dia menguasai 3 ilmu fardu ain. Fiqh, tauhid, fiqh dan tasawuf. 3 ilmu. Ciri-ciri syekh. Yang pertama, menguasai ilmu fardu ain. Seseorang itu tidak dipanggil syekh kalau ilmu fiqh tentang bersuci, dia pening pada darah haid. Saya ni 5 hari datang, lepas tu bersenggang sekejap, 5 hari pula baru datang, lepas tu baru datang, adakah saya masih lagi dalam haid? Pening dia, tak boleh nak jawab sudah. Jadi hati-hati kerana seorang syekh dipanggil syekh apabila dia menguasai 3 ilmu fardu ain. 3 ilmu fardu ain. Ustaz, tu ada juga tu, dia apa kata, dia tidak mendalami ilmu fardu ain tapi dia banyak ilmu laduni. Ingat ya, ada para masyayikh yang menguasai ilmu laduni, tapi 1000 orang seorang ada. Dalam 1000 orang seorang ada. Ilmu laduni ni ilmu yang direct daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Kahfi. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan bil ladun. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi itu diceritakan apa kata, diberikan ilmu laduni kepada Nabi, kepada orang-orang yang dekat hatinya dengan Allah SWT. Tetapi tidak ramai. Dalam 1000 orang ada seorang, 1000 orang ada seorang, begitu.
Ya, bukan kata ramai diberi, tidak. Ya, hanya insan-insan yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Tetapi secara asasnya nak memahami tiga ilmu tadi perlu dipelajari dengan adanya guru. Jadi seorang masyayikh, seorang syekh, hendaklah dia menguasai ilmu fardu ain. Yang pertama. Yang kedua, dia sentiasa mengajak hati kita ni mendekatkan kepada Allah SWT. Bukan kata duduk sibuk nak cerita tentang aib orang, sibuk tentang nak memecah belahkan orang, tidak. Tetapi dia sibuk kepada nak mendekatkan hati orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ciri-ciri syekh dua, saya sebutkan tadi. Khair, sambungan. Jadilah seseorang yang bersungguh-sungguh dalam mencari seorang syekh yang soleh. Sebab tu disebut kat sini. Imam Al-Haddad sebut syekh yang soleh. Kena faham betul-betul, ya. Maknanya ada yang soleh, ada yang sebaliknya, kena hati. Sebab tu nak cari guru, yang pertama sekali ingat, pastinya kita kena berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku guru yang mursyid, guru yang syekh yang soleh, yang boleh membimbing hatiku ini, mendekatkan hatiku kepada Engkau, ya Allah. Doa sentiasa kepada Allah. Doa kepada Allah, jangan berhenti. Dia ada doa dalam bahasa Arab dia tu. Allahumma nawwir qalbana biduri ma'rifati wa tahhir qulubana 'an ghairi. Ya Allah, Tuhanku, terangilah hatiku dengan cahaya pengenalan kepadamu, ya Allah. Untuk kita nak mengenal Allah, kita tak boleh direct kenal Allah, tak boleh. Kita kena melalui wasilah-wasilah yang telah Allah sediakan kepada kita. Siapa dia? Iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak pergi direct pada Nabi, boleh ke? Okay. Tidak boleh juga, kerana kita ni banyak dosa. Lepas tu kita kena melalui siapa? Kena melalui para syekh yang soleh. Kena melalui para guru-guru. Lepas tu bersambung, bersanad, sehinggalah sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu bila sampai kepada baginda Nabi, insya-Allah sampailah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dipanggil perantaraan wasilah. Yang kita dah baca doa selepas azan tu kan, wa ba'athhu maqamal mahmud alladhi wa'adta, dan apa kata, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salati al-qa'imah sayyidina Muhammadin wa wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah. Betul. Wa ba'athhu maqam, ada ayat wasilah. Ada ayat wasilah tu ialah perantaraan. Perantaraan, iaitu kita nak direct kepada Allah tidak boleh, kerana kita ni banyak melakukan dosa kepada Allah SWT. Jadi macam mana kita nak berjaya juga sampai kepada Allah? Kita guna perantaraan. Siapa dia? Para guru-guru, para wali-wali Allah, para masyayikh, para apa kata, tabi' dan tabi'in, dan juga barulah kita berjaya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bila sampai kepada Nabi, barulah kita berjaya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, ya. Baik. Lagi sambungan. Apakah selagi ada rasa kecewa kita pada manusia, itu tanda penyerahan diri kepada Allah SWT secara total masih belum dapat pada diri seseorang? Apakah selagi ada rasa kecewa kita pada manusia, itu tanda penyerahan diri kepada Allah SWT secara total masih belum dapat pada diri seseorang? Khair. Kecewa kepada manusia juga ialah perkara yang perlu kita buang daripada hati kita. Memang perasaan tu memang ada, itu fitrah yang Allah bagi kepada kita. Tetapi bila kita nak berjalan menuju pada Allah, kita tidak boleh kecewa selain daripada kita kecewa apabila Allah itu hilang daripada hati kita. Jadi macam mana kita nak didik perasaan begitu? Ni kena ada pemahaman betul-betul, ya. Kena didik hati kita bagaimana nak elakkan daripada hati kita ni berpanjangan berada dalam keadaan kecewa kepada manusia. Iaitu adalah kita pertama sekali mengenal Allah SWT, yang mengaturkan peristiwa tersebut, yang mengaturkan segala keadaan-keadaan yang membawa kepada kita kecewa itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah Allah tak kenal kita? Allah buat kita macam tu, lepas tu biarkan kita macam tu kecewa? Wallahi tidak begitu. Allah Maha mengetahui, cuma
Allah nak tengok adakah engkau kecewa kepada manusia ataupun engkau kecewa. Sebab dia begini tau. Bila Allah bagi rezeki pada kita, rezeki itu hilang. Allah nak tengok kita kecewa pada rezeki ke kita kecewa apa kata kepada keadaan hati kita ni dengan Allah SWT. Yang mana satu yang kita tengah buat. Kalau kita kecewa kerana rezeki kita hilang, ketahuilah bahawa kita kecewa dalam keadaan yang sia-sia. Kerana kita kecewa, kehilangan benda yang pasti hilang. Tapi kalau kita kecewa, takut Allah hilang daripada hati kita, itu keadaan hati yang bagus. Kerana ketahuilah bahawa Allah tidak akan pernah hilang daripada hati kamu. Begitu. Ya? Jadi, kalau ada perasaan kecewa itu, dia kena didik lah. Saya faham, dia bukan sehari dua nak bagi hilang. Tapi, ibu ayah yang dirahmati oleh Allah, yakinlah bahawa apabila kita faham betul-betul, kita kena kecewa atas sebab apa, insyaAllah hati kita akan lebih tenang, insyaAllah hati kita akan lebih mudah untuk kita nak apa kata mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena tengok betul-betul, maknanya kecewa kehilangan manusia, sebenarnya kita rugi kerana kita kecewa pada ciptaan yang tidak kekal. Yang kerana yang maha kekal ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kecewa rezeki hilang. Kita kecewa ada ahli keluarga kita yang hilang. Kita kecewa kalau ada nikmat-nikmat yang besar hilang dah, tak ada dah nikmat tersebut. Itu kecewa yang rugi kerana makhluk memang akan hilang. Makhluk tidak akan kekal selama-lamanya. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ya? Jadi ini perlu kepada didikanlah, kita tarbiyah hati, kita didik hati, ya? Kita betul-betul sentiasa ingat kepada Allah. Ambil masa sekejap setiap hari, duduk seorang diri, cuba bercakap dengan Allah SWT, cerita dekat Allah, luahkan kepada Allah, bagi tahu kepada Allah, ya Allah, saya ni dulu saya banyak kecewa dengan manusia, ya? Rupa-rupanya engkau nak bagi saya kecewa dengan manusia sebab engkau nak buang manusia daripada hati saya. Engkau nak biarkan dalam hati saya ni hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, hanya ada engkau sahaja, ya Allah. Jadi begitulah caranya. Allah bagi kita kecewa dengan makhluk kerana Allah nak buang dalam hati kita daripada makhluk. Buang. Yang ada apa? La ilaha illallah. Tidak ada kekuasaan selain daripada yang berkuasa ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu kepada didikan, didik hati. Bagi tahu pada hati. Jangan kamu kecewa, memang benda ni dia akan hilang. Benda ni dia akan hilang. Kamu kena faham, Allah buang benda ni, Allah bagi kamu kecewa dengan benda ni supaya kamu buang makhluk dalam hati kamu, sehingga yang tinggal hanyalah apa? Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kamu, insya-Allah. Baik. Sambungan terusnya, lagi bersungguh-sungguh apa lagi? Bersungguh-sungguh mencari syekh yang soleh. Lagi bersungguh-sungguh memberi petunjuk dan penasihat. Kita berdakwah pada orang, kita bagi petunjuk pada orang, kena bersungguh-sungguh. Yang mengetahui syariat. Ni ciri-ciri syekh. Tu. Ada dah panduan dalam ni, ada. Dalam kitab muka surat 62 ya. Dah ada dah panduan. Imam Al-Haddad dah bagi tahu dah. Apa dia tu? Ciri-ciri syekh yang soleh. Apa dia? Memberi petunjuk dan nasihat. Ciri-ciri syekh yang soleh ni, beliau memberi petunjuk dan memberi nasihat. Dia tunjuk jalan. Dia tunjuk jalan. Okey, jalan ni tak boleh ni. Awak kena buat macam ni. Ni seorang syekh yang soleh. Lepas tu dia memberi apa lagi? Nasihat. Suka bagi nasihat. Alhamdulillah. Kita kalau kita dapat nasihat daripada orang soleh ni, kita rasa hati kita semakin kuat. Semakin kuat untuk kita nak menuju kepada Allah SWT. Sebab perjalanan hidup memang mencabar. Sebab tu kenapa kata ulama tasawuf, duduklah kamu bersama orang soleh. Kerana apabila kita mendapat kata-kata nasihat daripada orang soleh, kita akan dapat kekuatan. Kita akan dapat kekuatan. Dia macam dia akan beri kekuatan kepada hati kita. Memang betul lah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, itu keyakinan kita lah. Ya, insya-Allah. Baik. Lagi apa lagi? Ciri-ciri syekh yang mengetahui syariat. Ciri-ciri syekh yang mengetahui syariat. Tak boleh syekh lompat pada ilmu hakikat terus. Okey, kita kena bersuluk, tinggal hal-hal dunia. Syariat tak settle lagi. Bersuci,
syarat wajib bagi ibadah, syarat sah bagi ibadah, tak mengaji lagi. Lepas tu nak pergi ilmu hakikat terus. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Seorang syekh, beliau akan membimbing daripada awal. Apa dia? Mengetahui tentang ilmu syariat. Apa dia ilmu syariat? Tentang ilmu fiqh, bersuci, membersihkan hadas, tentang nikah kahwin, tentang muamalat, tentang urus niaga. Jadi maknanya kena belajar dulu tentang bahagian itu. Sambungan. Seorang syekh yang soleh apa lagi? Berjalan di jalan Allah. Maknanya ni hakikat. Hakikat. Tadi syariat. Dia ada tiga ya. Tiga maqam. Syariat, hakikat, makrifah. Ada tiga. Apa kata syariat, hakikat, makrifah. Ni perlu dilalui sehingga kita kena ada azam. Ya Allah, bagilah saya sampai kepada makrifah. Makrifah tu apa dia? Berjaya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Jadi seorang syekh dia membawa murid ini berjalan di jalan Allah, ataupun dia sendiri ni. Dia sendiri berjalan di jalan Allah SWT. Lagi apa lagi? Menyelami hakikat. Dia tak tinggal hakikat. Dia juga mendalami ilmu hakikat. Ilmu tasawuf pula. Hakikat ni ilmu tasawuf. Baik. Lepas tu, apa lagi ciri syekh yang soleh? Memiliki akal yang sempurna. Akal yang sempurna. Aklus salim. Akal yang sejahtera, akal yang sempurna. Dada yang lapang. Memiliki kebijakan dalam bertindak dan memiliki pengetahuan tentang tingkatan-tingkatan manusia. Kalau orang awam tanya soalan, dia boleh bagi tahu jawapan pada kadar orang awam. Kalau orang yang macam ni tanya soalan, dia boleh bagi tahu jawapan pada kadar orang yang macam ni. Dia boleh tahu. Dia boleh sesuaikan dengan keadaan itu. Serta dapat membezakan tabiat pembawaan dan keadaan mereka. Dia boleh tahu dah, orang ni dia macam ni perangai dia. Lepas tu dia tanya soalan macam ni. Jadi dia nak jawab macam mana? Ni seorang syekh yang soleh, seorang syekh yang sebenar, dia akan tahu macam mana dia nak counter keadaan tersebut. Begitu syekh. Baik. Sambungan. Jika engkau mendapatkannya, maka serahkanlah dirimu kepadanya. Bila kita dah tengok semua ciri-ciri tadi, ada dah syekh. Ada di hadapan kita ni, ada Masya Allah. Ada guru mursyid yang macam ni. Yang seperti mana Imam Al-Haddad beritahu ni. Ada. Apa kata Imam Al-Haddad? Serahkan dirimu kepadanya untuk dididik, untuk ditarbiyah. Kena ikut dia dah. Okay. Jadikan dia menghukumi segala masalahmu. Ada apa-apa masalah? Tanya dia. Ustaz, saya ada keliru tentang soal ni. Boleh Ustaz beritahu jawapan tu? Tanya dia. Jangan kita suka beristihad dengan diri sendiri. Kita tanya dia sebab kita dah ada guru kan. Inilah kelebihan ada guru. Ada masalah, kita boleh tanya dia. Kalau tak ada guru, ada masalah nak tanya siapa? Tanya buku, tak boleh. Nak tanya siapa? Nak guna akal sendiri. Kita tidak alim, jadi tak boleh. Kena ada guru. Seseorang yang nak sampai kepada Allah, dia akan ada guru. Tanya Google, waliyahzubillah, lagi tak boleh. Lagi tak boleh. Bahaya. Dia boleh membawa kepada salah faham. Tidak boleh. Baik. Persalahan daripada disiplin ilmu. Dalam disiplin menuntut ilmu, tidak ada disebut tentang search dalam Google, tidak ada. Perlu ada guru, perlu ada guru yang mursyid, masyayikh yang mursyid. Perlu ada apa lagi? Perlu ada kitab yang dirujuk. Jadi maknanya begitulah disiplin ilmu. Baik. Kembalilah kepada pendapat dan usulnya pada setiap hal yang kau hadapi. Ikutilah setiap perbuatan dan ucapannya kecuali yang khusus baginya pada kedudukannya sebagai syekh, seperti bergaul dengan manusia dan lingkungan mereka. Berdakwahlah kepada orang-orang yang dekat dan jauh dari Allah serta hal-hal seperti itu. Jadi kalau syekh, bukan kalau lah, syekh yang sebenar ni, apa kata, perangainya begitu, dia punya tingkah lakunya begitu, dia tidak memilih orang. Bukan kata dia tengok orang yang berpakaian begini, dia kata ni tak boleh ni, dia tak boleh jadi anak murid saya, tidak.
dia menerima semua orang, dia berlapang dada, ya. Dia tidak memilih orang, ya. Sebab dakwah ini perlu disampaikan kepada semua orang, ya. Tidak kira orang itu dalam berkeadaan macam mana sekali, tidak kira, ya. Begitu. Ini seorang syekh. Tapi kalau ada syekh yang kata kita boleh berdakwah dengan orang macam ni je. Orang macam mana? Orang berjubah, orang berkopiah, orang yang seluar, pakai seluar jin, baju t-shirt ni kita tak boleh dekat dengan dia. Berhati-hatilah. Kerana seorang syekh, dia tidak memilih orang, dia berlapang dada dan menerima semua orang, ya. Tidak kira apa latar belakang dia sekalipun, insyaAllah. Maka serahkanlah dirimu kepadanya. Janganlah kau merasa keberatan atas keadaannya secara lahir dan juga batin, secara zahir dan juga batin, gitu, ya. Okey, saya nak bagi tahu sedikit perkara ya kat sini. Saya ada catat yang apa kata masa mengaji kitab tu. Dalam ni cara-cara nak mendapatkan guru mursyid ataupun nak jumpa dengan masyayikh yang benar-benar yang boleh membawa hati kita menuju pada Allah. Okey, yang pertama apa dia? Kata Ustaz Iqbal Azim, yang pertama kena selawat banyak-banyak. Perbanyakkan berselawat. Ya, kata ulama, kalau belum lagi jumpa mana-mana syekh yang nak membimbing hati kita ni menuju pada Allah, ketahuilah bahawa ketika itu kita sudah ada seorang syekh yang sangat tinggi maqamnya, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan putus asa, banyakkan berselawat. Ustaz, tak jumpa lagi syekh ni, selawat lagi, jangan berhenti, selawat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, selawat lagi, jangan berhenti. Yang kedua, jujur hati ketika mencari. Hati kena jujur. Kerana Allah tahu kita cari syekh ni untuk apa? Untuk nak dapat kemasyhuran ke nak dapatkan tempias nama, saya ni anak murid guru ni, ke untuk apa? Kena tengok. Kena jujur hati. Jujur hati maksudnya biar hati kita tu benar-benar jujur nak cari guru, bukan kata nak cari nama, bukan. Yang ketiga, hati kena jujur mencari kebenaran. Maksudnya kita cari guru tadi tu kerana nak baiki diri kita. Bukan nak untuk apa-apa, bukan nak ni, bukan. Tetapi untuk nak mencari kebenaran, kerana idza ja'al haq wa zahaqal batil. Ketika mana masuknya kebenaran, maka kebatilan akan lebur, akan hancur. Begitu. Jadi itu niat kita. Kita cari guru kenapa? Nak membaiki hati kita. Nak buang segala kejahatan. Kita nak sentiasa mendapatkan perkara-perkara yang baik dalam hati kita, insyaAllah. Jadi 3 perkara tadi. Nak mendapatkan syekh, 3. Pertama, berselawat banyak-banyak, ikut pada jumlah yang kita mampu, istiqamah. Yang kedua, jujur. Hati kena jujur ketika mencari. Yang ketiga, hati kena jujur untuk mencari kebenaran, insyaAllah. Moga-moga Allah tunjukkan kepada kita guru yang mursyid, yang boleh membimbing hati kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. Baik. 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 Okay. Sini ada kisah sikit lah, tapi saya tak sempat nak share. Saya minta maaf. Kisah tentang Abu Hasan Asy'ari, kita punya akidah kita, okay. Asy'ariyah dengan Maturidi. Maturidi, Asy'ariyah yang Maturidi. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni mengikut 2 aliran, Asy'ariyah dengan Al-Maturidi. Jadi ada satu kisah lah. Okay. Abu Hasan Asy'ari ni ayah beliau orang Mu'tazilah. Okay. Ayah tiri dia. Ayah tiri dia. Tetapi nak kata beliau ni tidak terikut dengan apa yang dibawa oleh ayah tirinya. Beliau tidak Mu'tazilah. Beliau ahli sunnah wal jamaah. Nak kata bahawa penting kat sini kita mencari guru yang sebenar. Penting. Maksudnya Abu Hasan Asy'ari ni beliau hidup dalam keadaan dibesarkan oleh ayah tirinya yang berfahaman Mu'tazilah. Tetapi adakah beliau Mu'tazilah? Tidaklah, tidak. Tapi beliau ni pengasas kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dengan Al-Maturidi. Jadi maknanya bukan kata kalau duduk dengan apa kata kalau kita keluarga kita macam ni, kita mesti macam ni. Tidak. Lepas tu kena buat macam mana? Kena cari guru lah, supaya dapat membimbing kita menuju ke jalan yang betul. Amin, insyaAllah. Ya, betul. Khair. Baik.
Jika di dalam hatimu terdapat lintasan-lintasan yang tidak baik berkenaan dengannya, berkenaan dengan guru kita tadi, dengan syekh kita tadi, maka berusahalah untuk menghilangkan dari dirimu. Ini adab belajar. Jangan ada sangka buruk pada orang. Hatta kepada guru kita sendiri jangan ada. Ni punca keberkatan ilmu. Ya? Kalau ada lintasan, apa kata Imam Al-Haddad? Buang, tepis. Kerana syaitan ni dia cari jalan supaya kita tidak belajar secara berguru. Kan kamu belajar buat apa dengan dia, dia pun saya tengok dia pun tak tahulah dekat rumah dia macam mana. Kan? Sangkaan-sangkaan buruk. Jadi kita ni tepis. Jangan layan lintasan tersebut, ya. Kerana kita kena ingat, antara cabaran kita nak menuntut ilmu, kita akan didatangkan lintasan yang jahat daripada siapa? Daripada nafsu dan juga daripada syaitan. Kita pula dah kena kuat. Okay? Kalau ada perkara yang tak jelas, tanya tuan guru, saya begini-begini lah. Tanya. Kan saya rasa macam ada benda yang saya rasa nak tanya tuan guru, boleh ke saya tanya? Tanya je kan. Jangan pula kita buat persepsi sendiri kan, oh macam ni macam ni, jangan. Bahaya. Al-Quran pun Allah sebut dah, la tajtanibu kathiran minadh-dhann. Jangan kamu mendekatikan diri kamu kepada sangkaan. Inna ba'dadh-dhann, kerana kebanyakan setengah daripada sangkaan ni ialah jahat, ithm. Inna ba'dadh-dhanni ithm. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jadi ila akhir ayat. Ini maknanya kena jauhkan hati daripada zon. Hati-hati, ya. Jadi kalau datang tolak, tak jelas tanya. Tak jelas kena tanya. Kan awak ada begini masalah ke tuan guru? Maaflah saya nak bertanya, tanya. Supaya kita mendapat penjelasan yang jelas, lebih baik daripada kita bersangka-sangka. Dah begitu. Jika kamu tak dapat menghilangkannya, maka beritahulah kepada syekh kamu agar dia memberitahukan cara menghilangkannya. Gitu. Dan ada rasa macam tak tenang hati kan, ada je sangkaan-sangkaan tanya syekh kan, syekh macam mana rasa nak bagi hati kita ni tenang, tak nak bagi ada sangkaan-sangkaan, insya-Allah syekh akan bagi tahu jawapan, ya. Selain itu, kamu juga harus memberitahu kepadanya tentang segala sesuatu yang terjadi kepadamu, khususnya yang terkait dengan masalah perjalananmu kepada Allah. Cerita kepada dia, syekh saya ada masalah begini ni, perjalanan hati saya ni, saya ada masalah begini, bagi tahu dia. Seorang syekh yang mursyid akan bagi tahu jawapan, insya-Allah, ya. Sempat kita nak habis tadi, ya. Baik, sikit lagi, ya. Cuma saya kena sedikit cepatlah. Baik. Kalau tengok jadual saya tak ada dah kuliah asal tu. Tapi sekarang ni nak dekat 47 dah. Ya. Sambung kemudian lah Ustaz, lewat dah. Sambung kemudian, insya-Allah, ya. Jadi banyak lagi, banyak muka surat, lebih dekat 10 muka surat lagi. Satu, dua. Nanti ada yang urusan-urusan lain. Ada kesempatan nanti kita akan jumpa nanti lah, insya-Allah, dalam pengajian yang akan datang. Jadi sambungan kita di muka surat 63, hati-hatilah jika engkau mentaatinya dalam keadaan zahir, kerana engkau mengetahui ia akan menyaksikanmu, namun kau menentangnya dalam batinmu. Ketika ia tidak mengetahui, maka engkau tergelincir dalam kebinasaan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita jumpa lagi lah pada pengajian akan datang, insya-Allah. Moga-moga kita diberi lagi peluang masa oleh Allah SWT untuk menyambung pengajian kita akan datang, insya-Allah. Jadi saya berhenti di sini dulu, insya-Allah. Mohon maaf saya tak sempat juga nak habiskan. Moga-moga adalah pertemuan kita akan datang untuk kita khatamkan kitab ini, insya-Allah. Jadi saya berhenti di sini dahulu. Kita tangguh pengajian kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih kepada Gubernur Iman yang menganjurkan program atau pengajian berkitab pada petang ini, dan juga terima kasih kepada ibu ayah yang konsisten bersama-sama dalam pengajian sehingga berakhir pengajian kita pada petang ini. Kita jumpa lagi sesi akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya serahkan majlis kepada Bonda Nur Akiyat ataupun Puan Amira, insyaAllah. Silakan. Amnira. InsyaAllah, Alhamdulillah, Barakallahu fiikum, Jazakumullah khairan jazak Ustaz. Kesimpulannya, tasawuf ilmu yang mengajar kita tentang cara menyucikan jiwa dan menjernihkan akhlak dan memfokuskan hati mata. Jadi semoga Allah bukakan pintu-pintu ma'rifatullah, yakni mengenal Allah di hati kita semua, Masya Allah. Sikit ibahan Ustaz, pukul 8 malam ni kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan baca ayat Yasin, tahlil, doa dan surah Al-Mulk. Jadi teruskanlah bersama Gemma Nur Iman. Jadi dengan ini saya mewakili Gemma Nur Iman mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik itu dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, insyaAllah. Jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Selamat Terima kasih. berpuasa. Assalamualaikum. Selamat sambung.